Iskandar Zulkarnain, nama yang terus disebut sepanjang zaman, mengingatkan kita kepada seorang raja yang berkuasa dan memerintah dengan adil serta perkasa. Beliau bukan sahaja seorang pemimpin yang hebat, tetapi juga seorang yang dihormati oleh kawan dan lawan. Kisahnya telah menjadi legenda, menginspirasi banyak generasi. Empayarnya terbentang luas dari timur ke barat, hingga diberi gelaran pemilik dua tanduk. Gelaran ini melambangkan kekuasaannya yang meliputi dua bahagian dunia yang berbeza, menunjukkan betapa luasnya pengaruh dan kekuasaannya. Sebagai Raja Islam, setiap tindakannya berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Beliau sentiasa memastikan bahwa keadilan dan kebenaran menjadi asas pemerintahannya, menjadikan beliau seorang pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemerintahan Zulkarnain diwarnai dengan keamanan dan kemakmuran. Rakyatnya hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera, dengan ekonomi yang berkembang pesat dan masyarakat yang harmoni. Baginda menyatukan kerajaan, memadamkan pemberontakan, dan menegakkan keadilan. Setiap keputusan yang diambilnya adalah untuk kebaikan rakyat dan kestabilan kerajaannya. Perjalanan Baginda ke barat sangatlah penting, sebagai bukti keberanian dan hasratnya untuk menyebarkan keamanan dan keadilan. Setiap langkah yang diambilnya adalah untuk memastikan bahwa keadilan dan keamanan dapat dinikmati oleh semua. Baginda berinteraksi dengan pelbagai kaum, menawarkan bantuan dan menegakkan keadilan. Beliau sentiasa memastikan bahwa setiap orang, tanpa mengira latar belakang, mendapat layanan yang adil dan saksama. Warisan Zulkarnain terus memberi inspirasi, menjadi suar harapan dan kepimpinan yang benar. Kisahnya akan terus dikenang dan dijadikan teladan oleh generasi akan datang sebagai contoh kepimpinan yang adil dan berwawasan. Salah satu kisah yang paling dikenang tentang Zulkarnain ialah pembinaan tembok yang kukuh, yang menjadi lambang kekuatan dan ketahanan. Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, menceritakan kisah yang luar biasa ini, di mana Zulkarnain memainkan peranan penting dalam melindungi umat manusia. Zulkarnain bertemu dengan kaum yang hidup dalam ketakutan terhadap Yakjuj dan Makjuj, makhluk yang menimbulkan huru-hara dan ketakutan. Tersentuh dengan nasib mereka, Baginda membina tembok besar di antara dua gunung, menggunakan besi dan tembaga untuk memastikan kekuatannya. Tembok yang diperbuat daripada besi dan tembaga ini menjadi simbol perlindungan dan pertolongan Allah, melindungi kaum tersebut dari ancaman Yakjuj dan Makjuj. Kisah tembok ini menjadi peringatan bahwa dengan iman, keazaman, dan perpaduan, cabaran yang paling sukar dapat diatasi. Ia mengajar kita bahwa dengan usaha bersama, tiada apa yang mustahil. Nama Alexander the Great sering dikaitkan dengan Zulkarnain, sehingga menimbulkan banyak perdebatan. Ulama Muslim, termasuk Ibnu Katsir, membezakan kedua-dua tokoh ini. Al-Quran menyatakan Zulkarnain sebagai seorang mukmin yang soleh pilihan Allah. Hubungan Alexander dengan budaya Yunani yang politeistik bercanggah dengan prinsip tauhid Zulkarnain. Rekod sejarah meletakkan pemerintahan Alexander berabad-abad selepas zaman Zulkarnain. Kisah Zulkarnain menekankan keadilan, kebenaran sebagai Zerma, membezakannya daripada Alexander. Perjalanan Zulkarnain adalah perjalanan pembelajaran dan perkembangan rohani. Baginda bertemu dengan nabi-nabi dan raja-raja. Setiap pertemuan membentuk pandangan dunianya. Salah satu pertemuan penting ialah dengan Nabi Khidir, yang mengajarnya tentang kerendahan hati dan ilmu Allah. Satu lagi pertemuan adalah dengan seorang raja yang soleh yang hidup sederhana, menolak kekayaan dunia. Pertemuan ini menunjukkan keinginan Zulkarnain untuk menuntut ilmu dan kesediaannya untuk belajar. Ia membentuk pemerintahannya, menjadikannya suar keadilan dan kebenaran. Sepanjang perjalanannya, Zulkarnain menghadapi pelbagai cabaran. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan ujian yang menguji ketabahan dan keimanannya. Dalam menghadapi kesulitan ini, Zulkarnain tidak pernah goyah. Sebaliknya, beliau terus maju dengan penuh keyakinan. Namun, Baginda tetap teguh dalam imannya, berpandukan prinsip-prinsip Islam. Setiap doa yang dipanjatkan dan setiap ayat yang dibaca menjadi sumber kekuatan baginya. Keimanannya adalah benteng yang melindungi dari segala rintangan. Ajaran Nabi Khidir menekankan kesabaran dalam menghadapi kesusahan. Zulkarnain belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk mengatasi segala cabaran. Dengan bimbingan Nabi Khidir, beliau memahami bahwa setiap kesulitan mempunyai hikmah tersendiri.
Zulkarnain belajar untuk bertawakal kepada rancangan Allah. Dalam setiap langkah, beliau menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yakin bahawa setiap kejadian adalah sebahagian daripada rancangannya yang sempurna. Pertemuannya menekankan pentingnya perilaku yang benar. Zulkarnain diajar bahawa kebenaran dan keadilan adalah asas kepada kepimpinan yang baik. Setiap keputusan yang diambilnya berlandaskan prinsip-prinsip ini. Baginda melayan semua rakyatnya dengan adil dan belas kasihan. Zulkarnain memahami bahawa seorang pemimpin yang baik harus sentiasa mengutamakan kebajikan rakyatnya, tanpa mengira latar belakang atau status. Yang paling penting, kisah Zulkarnain menggariskan pentingnya berserah sepenuhnya kepada Allah. Dalam setiap doa dan sujudnya, beliau menunjukkan kepatuhan dan keikhlasan yang mendalam. Kehidupannya menjadi peringatan bahawa apabila kita bertawakal kepada Allah, Dia akan membimbing langkah kita dan memberikan kejayaan. Zulkarnain adalah contoh teladan bagi kita semua, menunjukkan bahawa dengan iman dan kesabaran, kita dapat mengatasi segala rintangan. Berabad-abad telah berlalu sejak zaman Zulkarnain, namun warisannya terus memberi inspirasi. Baginda meninggalkan warisan keadilan, kebenaran, dan keimanan yang teguh. Pemerintahannya diwarnai dengan keamanan dan kemakmuran. Baginda menyatukan pelbagai kaum, menunjukkan bahawa perbezaan boleh diatasi melalui persefahaman dan rasa hormat. Kisah tembok itu menjadi simbol harapan dan perlindungan. Kisah Zulkarnain melangkaui zaman dan budaya, menuangkan pengajaran Xavier untuk pemimpin individu.